Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran di atas menjadi pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhimpun pada malam ini dalam satu perayaan sempurna Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan perhimpunan kita pada hari ini menambahkan bagi kita akan cinta kepada kita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak dapat tidak, tema perhimpunan kita pada minggu ini dinamakan akan dia sebagai cinta Rasul. Bila mana kita menyebut berkenaan cinta, yang pertama sekali perlulah kita mengenali siapakah yang kita cintai pada malam ini, supaya kita boleh membedakan adakah cinta kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan cinta kita kepada kedua ibu bapa kita. Adakah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan cinta kita kepada harta kita? Atau adakah cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan cinta kita kepada diri kita sendiri? Maka kata ulama, tak dapat tidak akan kita memahami hakikat nilai kecintaan yang begitu benar melainkan yang pertama sekali kita mengenali diri dan sifat bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata ulama, tidak mengenalilah akan Nabi Muhammad melainkan yang menciptakannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kerana penciptaan diri Muhammad ni tuan-tuan telah melebihi daripada penciptaan segala alam. Datang setengah-setengah khilaf daripada ulama. Bermula awal-awal kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nur Muhammad. Datang pula setengah kalam daripada ulama. Bermula awal-awal makhluk yang Tuhan jadikan Al-Qalam. Datang pula sebilangan daripada ulama. Bermula makhluk yang awal-awal Allah Ta'ala jadikan Arash. Maka bila mana mengaji furu'ul tauhid, yang perkara ini bukan membahaskan usulul tauhid. Bila mana furuk daripada cabang tauhid, barang siapa yang berpegang awal-awal kejadian Nur Muhammad, dia menafikan yang lain, maka tak gugur akidah. Barang siapa yang berpegang, dia kata dah awal-awal makhluk yang Tuhan jadikan Al-Qalam, dia kata bukan Nur Muhammad, maka tak gugur akidah, sekurang-kurangnya ada pegangan. Kata setengah orang pula, dia kata dah awal-awal makhluk yang Tuhan jadikan Arash, dia kata bukan yang lain, tak gugur akidah. Kerana apa? Ini merupakan furu' tauhid. Maka kembali kepada kata setengah ulama, seawal-awal makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu terhasilnya alam ini tuan-tuan bersempena dengan nurnya Muhammad. Sebab tu kenabian Nabi Muhammad mendahului bagi segala nabi. Yang walaupun Muhammad tu manusia yang dizahirkan pada akhir zaman, tapi kenabian Muhammad telah melampaui bagi segalanya nabi. Yang sehingga pernah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyan, aku dah jadi nabi begitu lama, walhal Adam baru nak bercampur antara air dengan tanah, baru nak diadun nak jadi zat, tapi Nabi Muhammad telah menjadi nabi begitulah lama. Jadi maka oleh kerana itu, bila mana Allah Ta'ala telah memilih oleh kita untuk menjadi sebagai satu umat yang diberi nama sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajiblah kita menzahirkan kegembiraan, wajiblah kita menzahirkan kesukaan, wajiblah kita menzahirkan kecintaan. Sebagaimana qasidah yang kita baca tadi, ya hanana. Apa makna ya hanana? Ya Allah, beruntunglah kami kerana Allah Ta'ala telah memilih kami menjadi umat Muhammad. Yang kalau tuan-tuan fikir sejenak pada malam ini, gelaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita, satu gelaran yang tak pernah kita minta dengan Tuhan, yang tak pernah kita tadah tangan, yang tak pernah kita isi borang, yang tak pernah kita bersujud,
yang tak pernah kita minta dengan Tuhan nak menjadi umat Muhammad, tapi dengan rahmat daripada Allah Ta'ala telah memilih kita menjadi umat Muhammad. Sedangkan sejarah telah menceritakan begitu banyak para nabi berusaha minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Begitu banyak Rasul pernah minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Allah Ta'ala beri dah? Tak. Tetapi bila kita pada hari ini Allah Ta'ala beri dengan percuma menjadi umat Muhammad, kita lupa siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kata pepatah orang Melayu. Maka benar kata hadis orang Melayu. Tiap-tiap barang yang diberi percuma, begitu payah untuk kita menghargai akan dia. Maka itulah yang berlaku pada hari ini. Maka mana mungkin perhimpunan Maulidur Rasul dikatakan bid'ah, yang kalau tak dilakukan perhimpunan ini, tuan-tuan, hamba yakin makin zaman, makin hari, makin ke hari, kita lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa kepada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau hamba tanya tuan-tuan pada hari ini, yang persoalan ini hamba yakin ramai tak boleh jawab. Haji baju oren, tak kira ceramah pun tanya juga. Kuliah pun tanya, ceramah pun tanya. Kalau jawapan betul, sat lagi dapat hadiah. Kita bagi madu. Allahumma bukan madu 3. Baik. Maaf, hamba nak tanya, isteri Nabi ada berapa? Hal lain duk diam. Kerana pagi tadi tuan-tuan hamba berceramah di kota Damansara. Yang pertama sekali hamba tanya, dia kata apa? Isteri Nabi ada 4. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu jahil oleh kita akan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan rahmat diri Nabi, dengan berkat daripada syafaat isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi, cucu cicit Nabi, dengan dakwah mereka sampai kepada kita pada hari ini, nama Islam serta iman. Tetapi benar kata hadis orang Melayu, hamba ulang balik, tiap-tiap barang yang diberi percuma, begitu payah untuk kita menghargai. Sebab itulah tuan-tuan, maka alhamdulillah hamba muji kepada pihak penganjur yang mengadakan majlis begini besar dan sebegini hebat. Yang mudah-mudahan kita mendapat pujian dan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita mendapat syafaat bagi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini kita melahirkan kepujian ke atas diri Muhammad, dengan kita menzahirkan kebesaran ke atas diri Muhammad, menandakan kita bersyukur. Kerana pengiktirafan yang kita dapat semata-mata rahmat daripada Allah Ta'ala dengan tanpa usaha. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, kalau tuan-tuan belajar sejarah, dalam hadis tawasul Nabi Adam, bila mana mula-mula Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk, direngkaskan cerita. Suruh langit-langit toksir, suruh bukit-bukit tak mampu. Maka akhir sekali Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk yang baru bernama manusia. Turunlah malaikat ke muka bumi, mengambil 7 jenis tanah, bawa balik ke syurga. Maka dirupakan jasad Adam sebagaimana rupa kita pada hari ini. Direngkaskan cerita, dah sempurna jasad Nabi Adam, maka bermula ditiupnya roh. Roh masuk dari mana? Daripada ibu jari kaki yang kanan, dia habis dekat ubun-ubun. Ketika kita mati besok, direntap daripada ibu jari kaki, turun daripada ubun-ubun, dia tamat di tapak kaki. Sebab tu kata hadis orang Melayu, kalau pegang tapak kaki sejuk tu alamat dah mati. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Bila mana roh Adam sampai ke lutut, bergerak lutut Nabi Adam. Bila roh sampai ke jantung, berdetuk jantung Nabi Adam. Bila roh sampai di tekak, berasa dahaga Nabi Adam. Bila roh sampai di mata, terbuka mata Nabi Adam. Tatkala terbuka mata Nabi Adam, perkara yang pertama sekali yang dinampak oleh mata Nabi Adam, tertulis di tiang-tiang arasy Allah satu perkataan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila mana roh sampai ke otak, Allah Ta'ala beri otak Adam boleh memikir selalu. Dia kata, siapa dia Muhammad yang begitu gedebe duduk bersebelahan dengan nama Allah? Ada? Gedebe ni bahasa petani, orang Melayu kata apa? Sudah. Ustaz Man, hebat. Ada? Samsing. Allahumma salli ala Muhammad. Adam duk mikir, Allah ni aku kenal lah, Tuhan yang menjadikan aku pada hari ni. Tapi siapakah dia? Muhammad, yang namanya bersebelahan dengan nama Allah. Maka direngkaskan cerita, dimasukkan Adam dalam syurga Allah Ta'ala. Maka pada satu hari ditidurkan Nabi Adam alaihissalam. Ustaz, bukan ke dalam syurga tak ada sifat tidur? Benar.
Dalam syurga tak ada sifat tidur, tak ada sifat buang air kecil, tak ada sifat buang air besar dan sebagainya. Maka kata ulama, ibarat tidur itu seperti dibiuskan. Allah Ta'ala bius Nabi Adam supaya apa? Mengambil tulang rusuk yang kiri untuk menjadikan jasad mak kita Sayyidatina Ummaha Hawa. Dah siap Hawa dengan sifat seorang perempuan. Maka Allah Ta'ala gerak Nabi Adam. Bila Adam melihat saja Hawa, tuan-tuan, bermula Allah Ta'ala mencampak nafsu dalam sulbi hati Adam. Bila nafsu bergejolak, tatkala mata memandang akan Hawa, maka Adam berasa nak peluk selalulah. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan hamba reka cerita, hadisnya begitu. Bila Adam nak peluk, maka kata Allah Ta'ala, "Hoi Adam, kamu tak boleh jamah akan Hawa, kamu tak boleh pegang akan Hawa kerana kamu tak ada halal baginya." Baik. Di sini ada satu akidah yang perlu kita faham. Ketika Adam di syurga, beliau tidak diberi rahmat melihat zat Allah. Begitu juga 24 nabi-nabi, rasul-rasul yang lain, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika Adam di syurga, disuruh buat itu, ditegah buat ini semata-mata dengan seruan, semata-mata dengan bunyi. Baik. Bila Adam nak peluk saja Hawa, maka Allah Ta'ala kata, "Hoi Adam, kamu tak boleh jamah akan Hawa, kamu tak boleh pegang akan Hawa." Kenapa ya Allah? Kata Adam, "Kerana mu tak halal baginya," kata Allah. Maka kata Allah, kata Adam, "Nak halal lagu mana?" Maka berkatanya, "Allah wajib mu menikah akan Hawa." Kata Adam, "Nak menikah lagu mana?" Maka katanya Allah, "Wajib mu bayar mahar ke atas dirinya Hawa." Adam tanya, "Nak bayar dengan apa ya Allah, sedangkan hamba tiada apa nak beri ke atas dirinya Hawa?" Maka berkata Allah, "Menyebutlah kamu." Setengah riwayat kata, "Berselawatlah kamu ke atas nama Muhammad bagi membayar mahar ke atas dirinya Hawa." Allahumma salli ala Muhammad. Inilah sejarah yang begitu hebat. Maka tak berlaku lagi tuan-tuan di negeri kita, di kota warisan. Kalau mu nak menikah dengan anak aku, boleh bayar dengan apa? Selawat. Agak-agak orang nak buat menantu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Setelah Nabi Adam membayar mahar ke atas dirinya Hawa, maka dinikahkan keduanya. Nikah lagu mana? Allah Ta'ala hulur tangan ke? Allah Ta'ala jabat tangan ke? Tak. Pegang tangan ni hukumnya sunat. Sedangkan akad itu wajib. Dan kita yakin Allah Ta'ala tidak bertangan. Saya lagi duk gambarkan Allah Ta'ala hulur tangan berjabat dengan Nabi. Tak. Baik. Setelah dinikahkan keduanya, maka bersujud Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab hadis, nama hadis ni dipanggil hadis Tawassul Adam ke atas namanya Muhammad. Dalam hadis yang begitu panjang, begitu banyak doa Nabi Adam kepada Allah Ta'ala. Di antaranya kata Adam, "Ya Allah, tatkala aku mula-mula hidup, perkara yang pertama sekali aku nampak di tiang-tiang aras tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamba tak kenal siapa dia Muhammad. Hari ini pula bila mana hamba nak menikah, hamba terpaksa menyebut pula nama Muhammad. Maka hamba yakin Muhammad satu manusia yang begitu hebat. Maka jadikan aku," kata Adam, "sebagai umatnya bagi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Adam minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Allah Ta'ala beri tak? Tak. Allah Ta'ala tak perkenankan janjinya Adam. Begitu juga datang nabi-nabi yang lain, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Satu nabi yang bertaraf pernah bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipanggil kalamullah. Dalam satu hadis kata Musa alaihissalam, "Ya Allah, aku terbaca di Lauh Mahfuz satu golongan yang bila mana mereka ini berazam nak buat kebajikan, dan bila mana mereka tak buat, kamu beri kepada mereka satu ganjaran. Jadikan mereka ini umat aku," kata Musa. Kata Allah, "Tidak, mereka ini aku sediakan bagi umatnya Muhammad." Kata Musa lagi, "Ya Allah, aku terbaca di Lauh Mahfuz satu golongan, bila mana mereka berazam nak buat kebaikan dan mereka lakukan kebaikan itu, kamu beri kepada mereka 10 ganjaran. Jadikan mereka ini umat aku." Kata Allah, "Tidak, mereka ini umatnya Muhammad." Kata Musa lagi, "Ya Allah, aku terbaca di Lauh Mahfuz satu golongan yang bila mana mereka ini berazam nak buat kejahatan dan kemudian mereka tak melakukan kejahatan itu, kamu beri kepada mereka satu ganjaran. Jadikan mereka umat aku," kata Musa. Kata Allah, "Tidak, mereka itu umatnya Muhammad." Kata Musa lagi, "Ya Allah, aku terbaca di Lauh Mahfuz satu golongan bila mana mereka berazam nak buat kejahatan
dan mereka melakukan kejahatan itu, kamu beri satu dosa sahaja, jadikan mereka umat aku. Kata Allah, tidak, mereka itu umatnya Muhammad. Kata Musa lagi, ya Allah, aku terbaca di Lauh Mahfuz satu golongan yang walau mereka ini golongan akhir zaman, tapi yang pertama sekali akan dibangkitkan, pertama sekali akan dihisab, pertama sekali akan masuk syurga Allah Ta'ala. Jadikan mereka ini umat aku. Kata Allah, tidak, mereka ini umatnya Muhammad. Maka akhir sekali kata Musa, ya Allah, sekira begitu banyak kebajikan dan kebaikan kau beri kepada umat Muhammad, maka jadikan aku sebagai umat bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa minta dengan Tuhan nak jadi umat Muhammad. Allah Ta'ala beri dah? Dah. Maka dengan nikmat yang Allah Ta'ala pilih kepada kita pada hari ini, yang termasuk dalam ayat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan dengan berkat perhimpunan kita pada hari ini, dengan berkat selawat kita pada hari ini, dengan berkat segala pujian yang dizahirkan pada lidah kita pada hari ini, yang pertama sekali kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin apa yang kita lakukan sebagai tanda syukur. Bila mana Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai umat Muhammad, maka inilah yang mampu aku lakukan sebagai umat yang kerdil. Mudah-mudahan mendapat diri aku syafaat akan Nabi SAW, yang tuan-tuan yakin di akhirat kelak melepaskan kita daripada mahsyar cuma dua. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat Nabi. Nak dibilang dengan amal, Allah Ta'ala tak pandang. Nak dibilang dengan hebat bercakap, Allah Ta'ala tak pandang. Nak dibilang dengan berbanyak perkara yang kita lakukan, Allah Ta'ala tak pandang. Maka yang melepasi akan tidak, di antaranya rahmat Allah dan syafaat Nabi. Jadi mudah-mudahan perhimpunan kita pada hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai selawat kita kepada Allah Ta'ala bagi disampai pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan syafaat bagi dirinya kita. Wallahu a'lam.